Kali pertama saya menjejakkan kaki ke bumi Afrika iaitu pada tahun 2016 ketika saya ditugaskan untuk ke negara Chad, iaitu di Jamina, Chad. Kalau kita tengok dalam peta dunia, Chad ini dia duduk tengah-tengah di antara Sudan dan Niger, macam itulah sebutan dia. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 1,5 hari atau dalam kira-kira lebih kurang dekat 25 jam saya terbang, iaitu daripada KLIA Kuala Lumpur terbang pergi ke Turki, Istanbul, kemudian sambung lagi, terbang lagi, transit lagi ke Utopia kalau tak silap saya, dan akhirnya sampai di airport N'Djamena. Pada mulanya bila kita sampai tengok kawasan yang tidak ada penghuni, keliling kanan kiri semua adalah hutan, tapi hutan bukan macam hutan kita pokok tebal, tapi dia hutan padang pasir yang tidak berpenghuni, yang kita tak tahu kat mana hala tuju kita, jalan pun tak ada, semua off-road saja. Tahu-tahu kita dah tiba dekat satu masjid ataupun satu penempatan, ada masjid, ada sekolah, dan di situlah tempat lokasi pertama untuk kami melaksanakan ibadah korban. Okey, kemudian pada tahun-tahun berikutnya 2017, 2018 juga saya ditugaskan ke bumi Afrika. So tahun lepas saya pergi ke Kenya dan juga Tanzania. Di Kenya dan Tanzania adalah dua negara yang mempunyai ciri ataupun budaya yang berbeza, yang saya sendiri melihat bagaimana kalau di Tanzania itu boleh dikatakan hampir 95% Muslim. Jadi tak jadi masalah pada kita untuk kita nak berkomunikasi, kita nak bermuamalah dan sebagainya. Kalau kita cerita bab korban ni memang diorang tahulah, dan kita pun berhari raya, solat hari raya dengan diorang. Dan itulah pengalaman pertama saya bersolat hari raya di tengah padang bersama dengan warga tempatan di Darussalam, iaitu di Tanzania. Kemudian selepas solat hari raya, kita pun macam biasalah, selepas habis solat sunat Aidil Adha, kita teruskan acara sembelihan kurban. Dan pada ketika itu kita agak terkejut ataupun terpegun melihat haiwan lembu korban yang bukan tak sama dengan ada yang di negara kita, dengan baka yang besar-besar, tanduk panjang-panjang sebagainya. Itu yang membuatkan kita rasa seronok nak berkorban dengan saiz lembu yang besar dan sebagainya. Di Tanzania, apa yang menariknya, salah seorang pekerja, dia boleh mengangkat lembu. Tu yang uniknya, boleh mengangkat lembu dengan seorang diri. Dia dokong lembu tu, itu yang best tu. Itulah pengalaman pertama yang saya tak pernah jumpa, tak pernah lihat di Malaysia, tak pernah ada di Malaysia, tapi ada di Tanzania. Keesokan hari pula saya terbang pula ke Kenya. Jadi daripada Nairobi tu makan masa perjalanan 1 hari mengikut jalan darat, kita naik kereta pergi masuk ke kamp pelarian Dadaab, iaitu pelarian Somalia yang ditempatkan di dalam bumi Kenya. Boleh dikatakan kamp yang terbesar di dunia, kamp yang paling miskin, paling daif sekali yang ada di dalam muka bumi ini. Di kamp pelarian tu kami ditugaskan untuk menyembelih lebih kurang dalam 100 ekor lembu. Tapi kalau tengok dengan pelarian-pelarian yang ada di situ, memang tak cukup kot 100 ekor lembu, lebih daripada tu. Kerana ada hampir jutaan pelarian Somalia yang berada di kamp tersebut. Ketika berada di kamp, kami dikawal ketat oleh pihak UN, UNICEF, askar dan juga polis. Takut-takut ada sebarang gangguan ataupun berlaku kekecohan dan sebagainya. Jadi kami dikawal ketat oleh mereka, dan sewaktu agihan tu pada mulanya memang nampak tenang, beratur, ambil daging dan sebagainya. Tapi bila dah terlalu ramai, terlalu padat, dan bekalan lembu dan kambing yang kita bawa tu memang tak mencukupi untuk mereka semua. Sekadar apa yang ada, yang termampu untuk kami sampaikan, itulah yang kita boleh berikan kepada mereka. Dan akhirnya berlakulah sedikit kekecohan, perebutan lembu-lembu. Mereka pecah masuk kawasan sembelihan dan sebagainya, dan tapi akhirnya keadaan dapat dikawal balik oleh pihak tentera dan juga polis yang mengawal di sana. Dan itulah pengalaman-pengalaman yang berharga yang saya rasa tak dapat di tempat lain. Bila mana kita berada di bumi Afrika, kita melihat sendiri betapa daifnya. Kita dapat melihat sendiri kedaifan pelarian-pelarian di sana, yang mereka hanya dapat makan daging setahun sekali saja. Bila kita datang, kita bawa makanan, kita bawa daging lembu korban dan sebagainya, itu sahaja peluang untuk mereka dapat makan. Dan selain daripada itu, mereka terpaksa survive, mengharapkan bantuan dari pihak luar untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup mereka.